Baik, Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Now, isu hutang negara ya. Untuk live ini, saya mungkin akan guna contoh kerajaan terdahulu ke, kerajaan ini ke, masa kerajaan ini jadi pembangkang ke. Itu sebagai contoh. Tetapi ini bukan ditujukan kepada mana-mana polemik politik mahupun ahli politik. Ini ditujukan kepada anda pendengar atau rakyat, supaya anda faham isu hutang negara, supaya anda tidak boleh ditipu atau dimanipulasi lagi oleh mana-mana pihak. Okay. Now, bila bincang hutang negara, negara yang membangun atau berkembang pesat pastinya hutangnya lebih besar. Kalau kita bandingkan pembangunan negara kita pada tahun 80-an dengan 90-an, of course pembangunan dia lebih pesat pada 90-an. Dan ia semestinya melibatkan hutang yang meningkat. Okey. Cukai yang dipungut dan pendapatan daripada pencukaian dan sebagainya tidak cukup ya untuk menampung perbelanjaan seluruhnya kerajaan ya, membayar gaji dan sebagainya, termasuk pembangunan. Untuk membuat pembangunan yang akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang, perlu ada hutang. Pelbagai cara kerajaan boleh jana dana. Dia boleh wujudkan bond ya, bond contohnya lah bond, treasury bond or whatever it is, dan bond-bond yang dijamin kerajaan sebagai contoh. Dan ianya semestinya akan membawa satu jumlah tertentu buat kerajaan dengan mengeluarkan bond-bond ini. Ia secara tidak langsung seperti juga pinjaman ya, ia seperti juga pinjaman, sebab akhirnya kerajaan kena bayar balik faedah dan sebagainya kepada pemilik bond itu sehingga bond itu matang, dan kemudian nilai prinsipal perlu dikembalikan. So ia seperti bank loan, seperti pinjaman jugalah. So bond ataupun pinjaman terus daripada bank, pembangunan dan sebagainya. Maaf ya, ada gangguannya, selalu ada gangguan. So pinjaman ini perlu untuk pembangunan. Now, pada masa pembangkang kerajaan ini, dulu pembangkang, mereka nak lawan Najib, mereka mewar-warkan berita palsu. Kononnya kerajaan bankrupt, negara nak bankrupt. Kita tahu itu tidak benar, dan pada masa itu hutang negara jauh lebih rendah daripada sekarang. So mereka mewar-warkan berita palsu negara nak bankrupt sebab anda mudah tertipu. Nah, saya guna contoh itu untuk menunjukkan anda mudah ditipu. Sebab apa yang menentukan negara, kewangan negara sihat atau tidak, bukannya hutang. Sebab saya dah beritahu, makin berkembang negara itu, makin membangun negara itu, makin besar hutangnya. Hutang tak semestinya sesuatu yang negatif. Apa yang menentukan kesihatan ekonomi ataupun kesihatan kewangan negara ialah nisbah hutang kepada GDP. Nisbah hutang kepada GDP menentukan kemampuan kerajaan bayar balik hutang. So jika nisbah hutang kepada GDP tidak baik, baru negara, kesihatan kewangan negara itu dikira lemah, kerana kemampuan pada bila-bila masa kerajaan untuk membayar balik hutang itu adalah rendah. Tapi jika nisbah hutang kepada GDP sihat, maka kewangan negara sihat, kerana ia menunjukkan kemampuan negara membayar balik hutang itu tinggi. Itu yang menentukan kesihatan negara. Negara yang lebih besar, hutang dia lebih besar. Kalau kita lihat negara-negara barat yang negara dunia pertama, hutang mereka jauh lebih besar. Jauh lebih besar, dengan defisit dan sebagainya. Sebab pembangunan mereka pesat berbanding dengan kita. So makin kita membangun, hutang semestinya akan meningkat. Dan kadang-kala peningkatan hutang adalah sesuatu yang baik. Sebab awak bukan menilai
hutang tahun ni berbanding tahun lepas berbanding tahun itu. Awak tidak menilai begitu. Awak tidak menilai hutang hari ini berbanding zaman Najib. Itu cara bodoh. Cara yang bijak ialah awak akan tanya, saya tak mahu tahu hutang hari ini dengan hutang semalam dengan hutang sebelumnya. Saya nak tahu nisbah hutang kepada GDP hari ini berbanding dengan nisbah hutang kepada GDP pada masa lampau. Maaf ya, lagi sekali kacau ya. Okey, memang selalu diganggu ya. So, pokoknya jangan buang masa terlibat dengan perbalahan atau retorika berkaitan hutang negara. Jangan buang masa. Okey. Tanya balik apakah nisbah hutang kepada GDP, baru buat perbandingan. Atau awak tak perlu tanya pun, awak pergi rujuk data-data dari Bank Negara dan sebagainya, dari Bloomberg dan sebagainya. Anda boleh dapat nilainya dengan sendiri, buat perbandingan sendiri. Itu baru betul. Contohnya nisbah hutang kepada GDP hari ini berapa? Kemudian nisbah hutang kepada GDP pada masa COVID berapa? Baru awak boleh buat perbandingan kesihatan kewangan negara. So, bila ada perbincangan hutang ni, jangan buang masa. Kalau awak dengar perbincangan hutang, maknanya kalau awak ikut pembangkang dulu yang lah ni jadi kerajaan, negara kita dah lama bankrupt dah. Sebab dulu bila hutang jauh lebih rendah, mereka kata negara nak bankrupt. Itu buktinya ini semua retorik palsu. Ya. Now, ini bukan ditujukan kepada Anwar ke kepada sesiapa. Ya, Anwar kata ya, peningkatan hutang kita pada kadar yang lebih rendah sekarang berbanding dulu. Itu bukan sesuatu perkara yang baik, itu bukan sesuatu perkara yang buruk. Saya tak tahu nak nilai perkara itu kerana hanya membandingkan dengan hutang. Tetapi apa yang saya nak tahu ialah nisbah hutang kepada GDP hari ini berbanding dengan nisbah hutang kepada GDP dulu. Dan saya nak lihat adakah kemampuan negara nak bayar balik sentiasa sihat atau menurun. Jika kemampuan negara nak bayar balik pada bila-bila masa menurun, itu menunjukkan kesihatan negara kita, kewangan negara kita tergugat. So, itu sahaja jawapan saya ya kepada mereka yang bertanya kepada saya untuk komen hutang, kenyataan Perdana Menteri berkenaan hutang dan sebagainya. So, ini bukan ditujukan kepada Perdana Menteri atau sesiapa. Ini cuma nak beritahu awak, jangan buang masa bincang babak hutang. Ya. Ahli politik akan sentiasa dua-dua belah akan sentiasa gunakan hutang untuk cuba mendapat sokongan anda. Kalau contohnya kerajaan, dia akan kata, oh, kadar peningkatan hutang telah berkurang. Kalau belah pembangkang, dia akan kata, oh, awak banding salah, awak banding dulu dengan COVID memang tinggi, bla 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 bla. Sesiapa jadi pembangkang, sesiapa jadi kerajaan, selalu mereka akan main naratif hutang. Baik, itu bukan penting. Syarikat pun sama. Syarikat-syarikat besar, bila dia nak berkembang, banyak syarikat besar, dia berhutang. Dia ada hutang. Dan makin besar syarikat, makin besar hutang dia. Kalau banding Intel dengan contohnya Fuji Electric. Saya dulu konsultan banyak syarikat. Ya. Hutang makin besar. Kalau awak banding satu syarikat besar Intel dengan satu syarikat SME yang pakai rumah kedai, hutang syarikat besar berlipat kali ganda. Itu bukan sesuatu yang buruk. Malah banyak syarikat, malah banyak peruncit, banyak peniaga, dia berurusan atas dasar hutang. So, tolong jangan fokus kat hutang, jangan terbeli atau jangan terperangkap dengan naratif-naratif hutang oleh ahli-ahli politik. Ya. So, ingat, kita kena guna indikator-indikator yang betul. Satu bukan satu-satunya, tetapi salah satu indikator ialah nisbah hutang kepada GDP. Baru buat perbandingan. Awak pergi Google, awak pergi baca apakah maksud nisbah hutang kepada GDP. Awak pergi baca nisbah hutang kepada GDP, mana yang sihat, mana yang tidak sihat. Bila awak sudah faham itu, kemudian awak pergi ke, memang data ada, berlambak, pergi ke bank negara ke, cari, rajin cari, atau dari Bloomberg ke, atau sumber-sumber sahih ke, nisbah hutang kepada GDP negara,
dari bulan ke bulan ke, dari tahun ke tahun, buat perbandingan, baru itu cara yang lebih tepat. Faham? Okey. So, bagi mereka yang tengah bincangkan hutang ini, awak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okey? Tak perlu bincang. Ya. Bagi mereka yang kritik PM pun tak perlu dengar. Nak bagi penjelasan belah kerajaan babak hutang pun tak perlu nak ambil perhatian sangat. Kalau awak nak buat perbandingan, buat nisbah hutang kepada GDP, buat carian sendiri. Baru awak akan dapat gambaran yang betul. Dan setakat yang saya kaji, negara tidak berada dalam apa jua bahaya setakat ni. Ya. Kalau nak cerita bahaya, mereka kata dulu bila hutang jauh lebih rendah, negara dah nak bankrupt. Bankrupt apa? Okey, ini semua cakap-cakap politik ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.